Ini rig, atau lebih tepat lagi, 3 rig yang serupa, dan hari ini saya menghantarnya ke tahun 1945 ke bandar Hiroshima di Jepun, di mana bom atom pertama di dunia akan jatuh dalam masa sejam. Mereka akan berakhir di bahagian bandar yang berbeza untuk memahami adakah mungkin untuk terus hidup dan apa sebenarnya yang membunuh dalam letupan atom. Perang Dunia II hampir berakhir. Kebanyakan Jepun telah musnah, tetapi Hiroshima hampir tidak tersentuh. Bandar ini hidup dengan baik walaupun ketegangannya dapat dirasai. Makanan berkurangan, orang ramai kurus, tetapi basikal masih boleh ditunggang di jalanan, tingkap terbuka dan ketawa kanak-kanak dapat didengari. Rig yang pertama berada di tengah-tengah. Dia sedang berjalan melalui pasar yang sibuk, memilih sebiji tembikai, memerhatikan seorang budak lelaki menerbangkan layang-layang. Terdapat ramai askar di sekitar, di jalanan dan di gerai. Tetapi pertempuran itu jauh dan bandar itu masih kelihatan aman. Buat masa ini, rig yang kedua berada di sebuah gudang kira-kira 1,5 kilometer dari pusat. Dia membantu memunggah kotak beras dan makanan dalam tin bersama askar. Semua ini adalah untuk unit tentera. Cuaca berdebu, panas dan membosankan. Orang ramai sudah biasa dengan perang yang sedang berlaku dan mereka perlu berpeluh. Rig yang ketiga terletak hampir 3 km dari pusat bandar di pinggir bandar. Dia duduk di tepi sawah padi, memerhatikan para petani yang bekerja di ladang. Bunyi-bunyi kota kedengaran di telinganya, tetapi di sini sunyi dan perang langsung tidak terasa seperti itu. Satu titik hitam menghampiri di langit, sebuah pengebom Amerika. Sasarannya ialah Hiroshima. Di dalamnya terdapat bom yang diberi nama kod Little Boy. Ini merupakan bom atom pertama dalam sejarah yang dicipta untuk menakut-nakutkan musuh dan secara amnya menguji prestasinya dalam keadaan bandar. Bom itu mengandungi uranium-235. Semasa ia terpisah, tiada apa yang berlaku. Tetapi apabila bahagian-bahagian itu bersatu, tindak balas berantai bermula, atom-atom mula berpecah satu demi satu, dan dalam sekelip mata, ia melepaskan tenaga yang sama dengan 30,000 tan bom konvensional. Little Boy dijatuhkan. Silinder logam itu bersiul ke bawah. Ia akan meletup di udara 600 meter di atas paras laut. Ini bukan kemalangan. Pengiraan ini meningkatkan kawasan kemusnahan dan menjadikan letupan itu sangat berbahaya. Kilatan itu membutakan segalanya, malah mereka yang berpaling melihat cahaya putih. Suhu di tengahnya ialah 4,000 darjah. Ini cukup untuk menguapkan logam, kulit dan tulang. Ia lebih tinggi daripada takat lebur keluli. Rig yang pertama mendapati dirinya betul-betul di bawah letupan itu. Tubuhnya serta-merta meruap, meninggalkan siluet di atas asfalt, bayangan jernih dan hangus. Ini bukan fiksyen, orang-orang yang menguap itu sebenarnya meninggalkan kesan sebenar, tercetak oleh haba. Tiada apa-apa lagi berdekatan, semuanya telah hilang. Gelombang letupan berterusan pada kelajuan 1,000 km sejam. Ia memusnahkan rumah, merobohkan dinding dan merobek bumbung. Dalam radius 3 km, hanya ada debu dan serpihan. Udara menjadi senjata. Rig yang kedua dilanggar oleh gelombang ini. Dia jatuh dan rasuk kayu terbang ke dadanya. Rig diliputi luka bakar dan hampir tidak dapat bernafas. Jeritan dan api mengelilinginya dan dia pengsan di tempat kejadian, tidak pernah bangun lagi. Api membakar segalanya. Ribut api dengan suhu 1,000 darjah bermula di tengah-tengah bandar. Udara disedot ke arah pusat gempa seolah-olah ke dalam corong gegasi. Malah di ruang bawah tanah tidak mencukupi oksigen. Orang ramai mati berdiri. Rig yang ketiga, dari bukit, melihat kilatan cahaya dan secara refleks menutup matanya walaupun dari jarak 3 km, cahaya itu menyilaukan seperti matahari tanpa cermin mata. Sesaat kemudian, dia terdengar dentuman dan tanah di bawah kakinya bergegar. Angin menerpa wajahnya, seolah-olah kereta api telah lalu dan Rig malah terjatuh ke tanah. Dia tidak faham apa itu, tetapi dia merasakan sesuatu yang kuat telah berlaku. Kemudian awan cendawan muncul di atas bandar. Putih, licin, boleh dikatakan cantik. Rig mengibaskan badannya dan berjalan menuju ke bandar, hanya untuk memahami apa yang berlaku. Haiwan-haiwan terbakar berdiri tegak di sepanjang jalan, burung-burung telah hilang. Pokok-pokok gundul daunnya dan air di terusan menjadi gelap. Semua yang hidup telah terbakar. Sejam kemudian, hujan hitam bermula. Ia bukan tanah, tetapi jatuhan radioaktif jelaga, iodin, strontium. Ia memakan kulit, masuk ke paru-paru dan perlahan-lahan membunuh. Sekarang, Third Rig menerima dos radiasi yang besar. Dia memasuki bandar. Jalan-jalan dipenuhi runtuhan dan tiada satu pun kereta. Tiada satu pun ambulans. Hospital musnah dan jambatan dirobohkan. Mayat dan bunyi yang tidak akan dilupakannya ada di mana-mana. Rig meredah abu sehingga dia rebah. Dia tidak cedera, tetapi undur telah bermula di dalam. Radiasi berfungsi secara senyap. Mula-mula loya, kemudian demam. Rambut gugur, kulit merekah. Ini adalah sindrom radiasi akut. Malah mereka yang tidak terbakar pun akan ditakdirkan. Kematian akan menimpa mereka dalam beberapa hari atau minggu lagi.
Hiroshima musnah. Hampir 80% bangunan musnah. Lebih daripada 70,000 orang mati dalam beberapa jam pertama, termasuk hampir semua doktor. Mereka yang tinggal tidak dapat membantu dan tidak tahu bagaimana. Rig pertama hilang serta-merta. Rig kedua terbakar dan mati dengan cepat. Rig ketiga masih bergelut, bersembunyi di dalam bangsal usang, minum dari parit, makan beras yang dijumpai. Tetapi hujan hitam telah pun memberi kesan. Pada hari ketiga, jantungnya berhenti berdegup kencang. Rig ketiga mengangkat kepalanya untuk kali terakhir. Langit sudah cerah, tetapi awan cendawan yang sama muncul di depan matanya. Semuanya dikira dan dilaksanakan dengan tepat. Letupan di udara, pilihan cuaca, ketinggian, semuanya dilakukan atas sebab tertentu. Ia adalah satu eksperimen, cuma kali ini bukan di padang pasir, tetapi di sebuah bandar tempat orang tinggal. Seluruh bandar menjadi tempat ujian. Mereka yang terselamat menderita selama bertahun-tahun. Ada yang menghidap tumor, ada yang kehilangan penglihatan. Ramai kanak-kanak dilahirkan kurang upaya dan walaupun beberapa dekad kemudian, kesannya tidak hilang. 3 hari kemudian, bom kedua digugurkan di sebuah lagi bandar Jepun, Nagasaki, dan Jepun akan menyerah kalah tidak lama lagi. Perang akan berakhir, tetapi manusia akan berbeza. Semua orang akan faham, kita kini mempunyai senjata yang mampu memusnahkan semua tamadun. Dunia sedang memasuki era nuklear. Perlumbaan senjata bermula. AS, USSR, Britain, China, semua orang mahukan bom mereka sendiri. Silo, kapal selam dan peluru berpandu sedang dibina. Hiroshima menjadi perkataan yang membuatkan anda menggigil. Eksperimen kami telah berakhir dan buat pertama kalinya, 3 rig telah mati sekaligus. Langgan, ia tidak mudah bagi mereka.